Saya Ismadi dan rekan-rekan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya Sandra Sura akan mewakili alih kumpulan saya untuk membentangkan tugasan kedua kami yang bertajuk Community dalam Persekitaran Pembelajaran. Sebelum itu saya akan memperkenalkan Anda apa itu community. Community merupakan orang yang tinggal di sesuatu tempat, daerah, negara, dan sebagainya di bawah satu pemerintahan masyarakat keseluruhan. Komuniti mempunyai perbezaan dan persamaan agar dapat memupuk hubungan saling bergantungan antara satu sama lain. Untuk slide ini, saya akan terangkan Anda mengenai persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran merupakan satu elemen yang penting yang perlu diberi perhatian untuk meningkatkan hasil pembelajaran kanak-kanak. Tempat pembelajaran berlaku sama ada dari sosial atau psikologi yang mempengaruhi pencapaian dan sikap pelajar. Ini boleh mempengaruhi tingkah laku dan interaksi sosial antara pelajar serta dapat menunjukkan terdapat hubungan antara persekitaran pembelajaran dengan hasil pembelajaran. Untuk seterusnya, saya akan memperkenalkan tentang gaya keibubapaan. Gaya keibubapaan merupakan gaya atau tindakan ibu bapa tersebut untuk membentuk, membimbing, menjaga, mengasuh, serta membentuk sasiah anak-anak mereka. Terdapat beberapa gaya keibubapaan. Yang pertama adalah gaya otoritatif. Gaya otoritatif yang merupakan ibu bapa yang mengawal dan bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Gaya ini dia akan mengamalkan ketegasan dan dengan kesediaan mendengar perasaan atau luahan anak-anak mereka. Anak-anak yang dibesarkan secara demokratif ini dia akan cenderung kepada untuk lebih bertenaga, suka menjelajah, dan rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Sebagai contoh adalah sekiranya kanak-kanak tersebut gagal di dalam satu pembelajaran atau di sesuatu subjek, maka ibu bapa tersebut akan memberi peluang kanak-kanak tersebut menjelaskan penjelasan mereka, menjelaskan isi hati mereka, dan menjelaskan sebab-sebab mengapa mereka gagal sebelum mereka mengambil sebarang tindakan atau hukuman terhadap anak mereka. Untuk gaya yang ketiga adalah gaya yang seterusnya adalah gaya authoritarian. Authoritarian merupakan gaya yang berkuasa penuh. Di sini ibu bapa akan mempunyai bersifat kawalan yang tinggi. Bersifat kawalan yang tinggi bermaksud ibu bapa akan mengenakan hukuman secara terus tanpa memberi peluang kepada anak-anak tersebut untuk meluahkan perasaan mereka atau menjelaskan perkara sebenar yang berlaku. Gaya ini akan menyebabkan anak-anak mereka cenderung kepada sesuatu yang negatif atau berfikiran negatif, yaitu di mana kanak-kanak tersebut akan suka memberontak, rasa takut, cemas, serta mempunyai konsep diri yang rendah dan kurang untuk berdikari. Sebagai contoh adalah sekiranya kanak-kanak itu melakukan kesalahan dan ibu bapak itu terus menghukum dan menyalahkan kanak-kanak tersebut tanpa memberi peluang untuk mereka meluahkan perasaan mereka. Yang ketiga adalah gaya permisif. Gaya permisif adalah gaya ibu bapak yang bertolak ansur. Gaya permisif ini merujuk kepada ibu bapak yang mesra dan bertanggung jawab tetapi lemah dalam kawalan. Hal ini akan mengibarkan anak-anak tersebut akan memupuk tabiat yang suka sering meminta daripada ibu bapa atau sering bergantung kepada ibu bapa mereka. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya permisif yang diamalkan oleh ibu bapa terhadap pencapaian pelajar. Sebagai contoh adalah terdapat setengah ibu bapa, mereka akan menuruti segala kemahuan anak-anak mereka tanpa batasan karena ibu bapa pernah lalui kehidupan yang serba kekurangan, jadi mereka tidak mau anak-anak mereka turut merasai kesusahan yang pernah mereka rasa dahulu. Seterusnya, saya akan terangkan Anda mengenai apa itu akademik. Seseorang yang mempunyai akademik adalah seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam. Akademik dalam kajian merupakan sesuatu pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar tersebut melalui ujian atau peperiksaan yang dilakukan di sekolah. Pencapaian pelajar pula, pelajar merupakan orang yang belajar seperti murid serta penuntut institusi pengajian tinggi, yaitu seperti ini sama ada
universiti awam atau universiti swasta. Pencapaian ini merujuk kepada mereka yang merujuk kepada kejayaan dalam mencapai sesuatu matlamat, yaitu tahap pencapaian mereka adalah di mana seseorang pelajar itu berjaya dalam satu-satunya peperiksaan. Seterusnya saya akan terangkan mengenai tentang persekitaran pembelajaran di Malaysia dipengaruhi oleh keibubapaan. Ya, persekitaran pembelajaran di Malaysia dipengaruhi oleh keibubapaan karena ibu bapa merupakan faktor yang mempengaruhi persekitaran pembelajaran mereka. Gaya keibubapaan yang dipraktikkan oleh ibu bapa terhadap anak mereka secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak mereka. Kenapa saya katakan begini adalah ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk dan membimbing anak-anak mereka sama ada ke arah yang baik atau di sebaliknya. Bak pepatah mengatakan anak merupakan kain putih dan ibu bapa lah yang berhak untuk mencorakkan mereka. Yaitu di mana sama ada ibu bapa itu mencorakkan anak mereka ke arah kebaikan atau di sebaliknya. Seterusnya adalah ibu bapa merupakan agen utama dalam proses mensosialisasikan dan contoh untuk anak-anak mereka karena anak-anak akan mengikuti tabiat serta tingkah laku ibu bapa mereka. Sekiranya mereka dibesarkan dalam suasana yang bermoral, mereka akan menjadi seorang anak yang mempunyai nilai-nilai moral. Tapi jika mereka dibesarkan dalam keluarga yang kurang bermoral, maka sebaliknya akan berlaku. Contohnya ialah ibu bapa yang negatif seperti memiliki sifat panas baran, sering mendera anak-anak mereka, mementingkan diri sendiri dan menggunakan kata-kata kasar. Ini akan menjadikan anak mereka tidak mustahil jika anak-anak itu mempunyai sifat-sifat yang sedemikian kerana dipengaruhi oleh ibu bapa mereka. Gaya keibubapaan boleh digambarkan sebagai corak tingkah laku yang ibu bapa gunakan untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Hubungan yang positif ibu bapa dengan anak-anak mereka akan memberikan keselesaan kepada anak-anak mereka serta membolehkan mereka meningkatkan pencapaian mereka di sekolah. Bagaimana? Persoalannya bagaimana? Oke, gaya keibubapaan tadi kita dibahagikan kepada 3. Saya telah terangkan 3 gaya keibubapaan. Yang pertama adalah autoritatif, yang kedua adalah authoritarian dan permisif. Oke, pembahagian ini dapat dibuat berdasarkan dua indeks, yaitu indeks mengarahkan dan indeks responsif. Oke, ketiga-tiga gaya keibubapaan ini adalah sebagai suatu keadaan di mana setengah ibu bapa yang bersifat suka mendenda, sementara ada juga ibu bapa yang suka menurut kemauan anak mereka, dan ada juga ibu bapa yang telah memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk meluahkan perasaan. Grade pencapaian pelajar yang tinggi adalah disebabkan oleh pengalaman gaya keibubapaan yang tinggi. Manakala pelajar yang terjebak pada gejala sosial seperti pengambilan alkohol, dadah, dikaitkan dengan gaya farisis yang diamalkan oleh kebanyakan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka. Langkah gaya keibubapaan. Ibu bapa tidak boleh mengawal sepenuhnya tingkah laku anak-anak kerana ia akan mendatangkan kesan negatif kepada kedua-dua pihak, yaitu ibu bapa. Kerana ibu bapa merupakan contoh kepada anak-anak mereka, anak-anak akan mengikuti tabiat serta tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka. Seterusnya adalah interaksi yang berkesan. Ibu bapa dan penjaga akan mewujudkan hubungan kemesraan antara mereka, yaitu ia juga merupakan faktor kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik menggunakan gaya keibubapaan yang terbaik, yaitu autoritatif, dan permisif. Jalan yang terbaik adalah menangani konflik antara ibu bapa dengan anak ialah berbincang sesama mereka bagi mempunyai kata sepakat dan menyelesaikan sesuatu masalah, dan mestilah menggunakan sesuatu yang memang menang-menang agar kedua belah pihak berpuas hati.
Kesimpulannya adalah gaya keibubapaan yang betul dan mantap sangat diperlukan dalam membentuk remaja kompeten dari segi kognitif dan bersosial dan dengan berjaya. Oleh itu, ibu bapa perlulah menyadari bahwa keluarga mempunyai pengaruh yang amat penting terhadap ciri-ciri rohani, intelek, sosial, jasmani setiap anak-anak mereka. Ini bagi mengurangkan dan menghapuskan perlakuan negatif yang ada kepada anak-anak